pendekatan seni sejarah seni visual ini adalah satu yang berkait rapat juga dengan perkembangan sejarah dunia, perkembangan tamadun dunia, dan banyak ukuran-ukuran ketemadunan dunia itu dilihat daripada artifak-artifak ataupun tinggalan-tinggalan seni yang ada pada ketika ini. Dan pengukuran itu terutamanya oleh pihak-pihak lain seperti pihak geologis, pihak sejarawan dan sebagainya melihat tinggalan-tinggalan yang ada di dunia ini daripada tamadun-tamadun yang sudah sebagai satu perkembangan dunia manusia itu sendiri, kehidupan manusia itu sendiri. Okey, apakah pendekatan sejarah seni visual itu? Okay, kita tengok dalam muka surat 250 kalau kamu ada buku tu. Ini yang buku baru dan buku lama mungkin 240 lebih ya. Okey, terdapat berbagai pendekatan daripada tokoh-tokoh sejarawan yang digunakan oleh penyelidik dalam mengkaji sesebuah hasil karya seni itu daripada sudut sejarah. Macam yang saya katakan di dalam buku 5, tinggalan-tinggalan seni ini dijadikan sebagai artifak-artifak yang boleh dilihat dan diukur, dinilai dan juga dikaji oleh para sejarawan. Dan sumbangan besar yang dibuat oleh seni visual ataupun bidang seni dalam ketemudanan dan dunia ini adalah menceritakan sebagai satu kronologi bagaimana manusia itu berkembang, bagaimana ketemudanan itu berkembang, pencerian dia dan sebagainya. Okey, antaranya pendekatan klasik yang masih relevan serta masih digunakan oleh ramai pengkaji sejarah seni kini, yaitu kaedah yang digunakan oleh Arnold Hauser. Arnold Hauser ini adalah seorang sejarawan seni yang sangat terkenal, dan pendekatan terperinci yang digunakan oleh beliau banyak dimuatkan dalam bukunya yang bertajuk The Philosophy of Art History tahun 1963. Nampakkan dalam buku itu ya. Jadi menurut beliau, sebuah hasil seni yang dikaji adalah berdasarkan kajian yang melibatkan berbagai aspek yang berada dalam lingkungan sebuah hasil seni itu sendiri. Menurut Arnold Hauser juga, hasil seni visual merupakan salah satu media komunikasi yang menghubungkan antara pengkarya dengan masyarakat sekitarnya. Ini kita kena faham, hasil seni yang dihasilkan itu adalah dihasilkan oleh seniman-seniman yang hidup pada ketika itu. Mereka ada mata, mereka ada tangan untuk mencatat dan melakar segala kejadian-kejadian yang berlaku pada ketika itu. Dan itu adalah satu yang sangat realiti. Sebab apa yang mereka gambarkan itu bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk visual yang boleh dilihat dan boleh dinilai pada hari ini. Kita menilai sejarah seni dari segi ketemadunan bukan saja dari segi environment ketika itu, gambaran tentang masyarakat, gambaran tentang kehidupan dan sebagainya, tetapi juga kita mempunyai banyak benda yang kita akan nilai, terutamanya aspek-aspek formal, termasuk juga warna, dan mungkin ada juga makmal saintifik mengkaji tentang warna-warna yang digunakan, bahan yang digunakan dan sebagainya. Dan di sana kita boleh melihat betapa berkembangnya, betapa canggihnya, betapa hebatnya ketemudunan bangsa itu ataupun masyarakat pada kehidupan itu yang diwakili oleh catatan-catatan, lakaran-lakaran yang dibuat oleh para seniman. Dan inilah peranan kita sebagai seorang seni, seorang orang yang terlibat dalam seni, dan kitalah orang-orang yang memberikan gambaran-gambaran khazanah warisan kepada bangsa yang seterusnya, supaya apa yang berlaku hari ini boleh dinikmati dan dilihat dan dinilai oleh anak-anak cucu kamu nanti, generasi-generasi yang akan datang. Sama ada generasi kamu sendiri ataupun generasi orang lain, dan disitulah ketemadunan akan dilihat sebagai satu yang sangat ideal, sangat ideal dalam arti kata kehidupan yang ditempuhi oleh masyarakat. Dan ini berkaitan dengan kajian sosiologi seperti yang kita bincangkan dalam tajuk yang terdahulu daripada ini. Ada pertanyaan? Boleh on mikrofon kalau bertanya. Tidak ada, kita teruskan.
Okey, oleh yang demikian dalam mengkaji sesebuah karya seni, ia harus melibatkan faktor luaran yang banyak mempengaruhi dan menentukan bentuk sesebuah hasil seni. Kajian ini juga penting ya, di mana kita akan melihat korelasi ataupun signifikan karya-karya yang berlaku dalam suatu masyarakat itu dengan masyarakat yang lain ataupun ketamadunan yang lain ataupun mungkin teknologi daripada benua yang lain, negara yang lain. Contohnya dalam revolusi industri dalam abad yang ke-19 tu berlaku di Eropah, dan apa pengaruh-pengaruhnya dengan benua-benua yang lain, terutamanya kepada pelukis-pelukis daripada benua lain. Jadi itu boleh menunjukkan juga arah aliran berhubungan di antara sesuatu bangsa, sesuatu tamadun dengan tamadun yang lain. Okey. Jadi oleh demikian dalam mengkaji sebuah karya seni, ia harus melibatkan faktor luaran yang banyak mempengaruhi. Okay. Antara faktor luaran yang terlibat dalam kajian sebuah karya ialah tujuan sebuah karya itu dihasilkan. Contohnya, adakah ia dihasilkan bertujuan untuk memenuhi upacara ritual yang melibatkan keagamaan dan kebudayaan, atau memenuhi tujuan politik yang digunakan untuk mewujudkan propaganda pihak pemerintah? Saya rasa kelas ini tidak ada masalah untuk memahami istilah-istilah ini. Istilah-istilah contohnya tujuan, tentunya aspek keagamaan, aspek propaganda dan sebagainya. Sebab dalam video yang lalu kita sudah bincangkan benda ini, dan mungkin di sini kita padankan pula dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkembangan seni itu, yaitu sejarah seni. Okey. Beliau Alan Hauser juga berpendapat bahawa pemahaman pelbagai faktor luaran pada suatu karya merupakan langkah pemahaman pengkaji itu sendiri. Audiens yang melihat kepada generasi yang terdahulu, generasi yang datuk nenek yang telah mungkin sudah lama sudah berlalu dan sebagainya. Dan ini adalah kerana karya yang dihasilkan hari ini adalah hasil interpretasi kita terhadap karya generasi terdahulu. Okey, ini contohnya aliran-aliran yang ada di dunia sekarang ini, aliran-aliran seni yang ada di dunia sekarang ini, semuanya bermula dan dipelopori oleh orang-orang yang terdahulu. Sama ada surrealismnya, realistiknya, ialah expressionism, impressionism, cubism dan sebagainya, semua dipelopori oleh orang-orang yang terdahulu. Dan kita sekarang ini, generasi yang ada sekarang ini mengkaji dan mungkin ada beberapa perkara lagi yang baru yang kita boleh tukar tambah, tapi mungkin masih lagi mempunyai kaitan-kaitan dengan populariti aliran-aliran yang terdahulu. Contohnya macam kita banyak abstrak tu satu yang karya yang baru lah, karya baru. Kemudian abstrak mungkin bermula daripada karya-karya futuristik, karya-karya expressionism dan sebagainya, impressionism dan sebagainya. Ya. Karya surrealism tu apa? Karya surrealism itu karya di bawah sedar, yang pernah diteorikan oleh Sigmund Freud. Okey, saya karya yang di bawah sedar. Contohnya macam kamu sedang tidur, ya, tidur dan kamu bermimpi. Bukan bermimpi lah, pikiran kamu membawa kamu ke satu alam yang mungkin tidak logik dalam dunia realiti. Ya, dunia realiti. Contohnya macam karya Persistence of Memory oleh Salvador Dali itu, ya, di mana kuda melembing macam seolah-olah berada di padang pasir dan sebagainya itu tidak berlaku dalam dunia realiti, tetapi dibayangkan, dilukis balik menjadi sesuatu yang luar biasa. Salvador Dali salah seorang pelopor kepada surrealism. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Sebelum tidak, okey, good. Siapa tadi tanya Nusyairah? Nusyairah nggak tanya tadi? Halo? Ya, saya lagi. Okey, puas hati dengan jawaban saya? Puas. Okey, nanti kita akan hurai lagi dalam bab ini juga kita akan huraikan aliran-aliran seni. Nanti kita akan tengok apa dia aliran surrealism yang kamu tanya tadi. Okey,
Penghasilan sesebuah karya seni visual tercetus hasil daripada 3 aspek utama, yaitu psikologi, sosiologi, dan gaya. Pasal psikologi dan sosiologi sudah kita bincangkan tadi dalam video yang pertama, part 1 kan, dan part 2 peranan seni visual. Jadi kalau siapa-siapa yang teragak-agak dalam hal ini, bolehlah ulang balik tengok video itu, ya, ada dalam YouTube saya. Oke. Tapi kita akan ulang sedikit secara imbasan saja di sini untuk memantapkan lagi kamu punya kefahaman. Oke, bidang yang pertama, aspek utama ialah psikologi. Arnold Hauser, ini pendapat dia sendiri ya, tidak melibatkan pendapat ahli psikologi yang lain ya, ahli psikologi yang lain. Sebab ini dia lebih menumpu kepada sejarah seni. Oke. Arnold Hauser berpendapat bahwa pengkarya merupakan salah seorang ahli daripada sesebuah masyarakat. Itu individu, kita cakap pasal individu. Yang kedua, pengkarya merupakan individu yang memiliki kehendak, angan-angan, buah fikiran dan rasa. Ini berkaitan dengan emosi. Kita bincangkan sudah kan hari itu emosi seseorang pengkarya, seorang pelukis. Buah fikiran dia dan rasa dia, perasaan dia dalam menyatakan ekspresi dirinya sendiri. Pengkarya akan cuba merasai, berfikir dan memahami sesuatu yang berlaku di persekitaran hidupnya. Oke? Oleh demikian, karya yang dihasilkan merupakan lakaran minda yang datang daripada pengalaman diri dan manifestasi mental yang mempunyai kaitan dengan kehidupan diri sendiri serta persekitaran di luar kehidupannya sendiri. Oke? Jadi dalam konteks ini, pelukis, pengkarya, orang seni sebenarnya merakam waktu dalam bentuk visual, dalam bentuk yang dilihat, yang boleh dilihat. Oke? Di Malaysia juga banyak pelukis-pelukis seperti ini, seperti Abdullah Hussein. Okay? Banyaklah pelukis seperti ini. Nanti kita bincangkan satu persatu. Oke, kreativiti dan sensitivity ya. Kamu pun tahu sudah kan apa dia kreativiti dan sensitivity. Yang disampaikan oleh pengkarya melalui seni visual yang dihasilkan merupakan hasil interpretasi pengkarya terhadap sesuatu keindahan berlandaskan rujukan sosiologinya dalam masyarakatnya sendiri dan apa yang berlaku di persekitarannya itu. Oke, dari segi sosiologi pula ialah pendekatan yang berkaitan dengan sosiologi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Kehidupan dalam sebuah masyarakat menimbulkan pelbagai seperti peristiwa, kekuasaan, falsafah, budaya, agama, ideologi, serta pelbagai aktiviti yang melibatkan perhubungan antara manusia dengan manusia dalam sebuah masyarakat. Oleh demikian, kebanyakan penciptaan sesebuah penghasilan karya seni visual merujuk kepada pelbagai faktor sosiologi yang berlega dalam kehidupan pengkarya dalam masyarakatnya sekelilingnya. Okey, satu yang baru yang kita boleh bincang hari ini, kalau psikologi dan sosiologi, InsyaAllah saya fikir kamu sudah faham. Terutamanya kepada yang mengulang-ulang video saya, mesti sudah faham. Sangat faham. Alhamdulillah. Kamu akan menjawab exam dengan lebih baik nanti. Sebab tajuk yang lalu tu, saya ingin beritahu kamu, dia boleh merangkumi keseluruhan teori dalam seni visual dalam konteks kamu. Jadi kamu faham betul-betul. Okey? Secara spesifiknya, benda-benda itu akan dihuraikan dalam tajuk-tajuk yang lain. Okey, dalam konteks ini, tadi kata Arnold Hauser ada 3 faktor, 3 aspek utama yang kita akan kaji. Iaitu yang ketiga tu mungkin baru dalam konteks kamu, iaitu gaya ataupun style. Okey, gaya ataupun style. Pertemuan faktor psikologi dan juga sosiologi dalam sesebuah karya melahirkan gaya atau style yang tersendiri. Gaya ialah cara tertentu yang digunakan oleh pengkarya dalam menampilkan sesebuah hasil seni. Cara tertentu. Cara itu mungkin berkaitan dengan teknik, mungkin juga berkaitan dengan penggunaan bahan, dan juga mungkin berkaitan juga dengan isu ataupun peristiwa yang ingin ditunjukkan. Ya. Gaya mencirikan pengkarya serta mencerminkan sesuatu zaman. Gaya juga menimbulkan pelbagai idea baru. Gaya.
Kita boleh lihat, kita boleh kategorikan karya-karya seni ini berdasarkan gaya dia. Gaya surrealism, gaya expressionism, gaya gaya barat, gaya realistik dan sebagainya. Mana gaya barat, mana gaya Asia, mana gaya Asia Tengah, mana gaya Asia Timur Jauh dan sebagainya. Kita boleh lihat di situ. Dan disitulah punca-punca ataupun indikator, kalau dalam bahasa biasanya indikator ini adalah petunjuk-petunjuk yang boleh dihuraikan oleh para sejarawan. Tugas orang sejarah sudah untuk menghuraikan, mencirikan apakah sebenarnya yang berlaku ketika itu. Dan kitalah manusia-manusia hebat yang akan membantu sejarawan, orang-orang sejarah untuk membuat penilaian, membuat deskripsi, inquiry dan sebagainya di dalam pernyataan-pernyataan tentang term dalam perkembangan tamadun dunia. Okey. Gaya juga menimbulkan pelbagai idea baru. Banyak idea yang keluar. Apalagi sekarang ni dalam dunia kita yang secara global orang bilang dunia tanpa sempadan dalam jaringan internet, dalam jaringan multimedia dan sebagainya. Jadi dia akan menjadi satu yang lebih hebat. Gaya seni juga membantu untuk menyempurnakan lagi urusan perniagaan antara bangsa. Kita di Malaysia boleh order barang dari China. Orang Malaysia suka order barang dari China. Kita ada terminal-terminal perniagaan yang hebat, provider-provider yang hebat seperti Lazada, Shopee lah, itulah inilah. Banyak bidang sudah diterukai dan kitalah orang-orang yang membantu mengkayakan lagi bidang-bidang ini beroperasi dengan lebih baik. Pengkarya melahirkan idea baru dan mengubah sesuatu gaya lama kepada baharu berdasarkan pelbagai pengaruh daripada persekitarannya. Contoh, perubahan dalam kehendak masyarakat, perubahan ekonomi serta perubahan cita rasa. Ini yang saya katakan tadi. Kita lah di antara ejen yang akan membantu perubahan-perubahan ini. Dan perubahan-perubahan ini pula mempunyai kaitan rapat dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan multimedia. Multimedia pun dalam konteks kita pelajar seni di Malaysia, daripada saya rasa daripada menengah rendah, apalagi di sekarang ni sudah berada dalam tingkatan 6 ni, kamu juga didedahkan sejarah teori tentang multimedia, kefahaman tentang multimedia. Walaupun dia nampak basic, tapi sekurang-kurangnya kamu memahami bahawa multimedia itu bukan sesuatu yang asing dan boleh dikayakan lagi, boleh diperkuatkan lagi, boleh dikukuhkan lagi apabila kita memasukkan idea-idea yang visual. Sekarang orang suka tengok video visual kan. Kamu buka TV, kamu buka internet, semua ada unsur-unsur visual, semua ada unsur gambar. Okey, gambar, ada video, ada music, ada apa tu? Video, music, gambar. Ada unsur-unsur ada klip-klip dan sebagainya, ada unsur-unsur yang berkaitan dengan hiburan dan sebagainya, itu dijana oleh pelbagai device ataupun peralatan multimedia dan itu dikatakan multimedia. Okey. Contoh karya catatan di barat pada abad ke-15 dan 16 mementingkan kesempurnaan dan menekankan imej keagamaan. Pada ketika itu imej keagamaan sangat penting. Okey? Dan kalau kamu tengok, kalau siapa yang non-Muslim tu, yang beragama Kristian khususnya, pernah pergi ke Vatican City, di situ ada gereja yang terbesar di dunia, jadi pusat perkembangan agama Kristian.
Dinding-dinding masih kedapatan lagi dinding-dinding yang dilukis mural yang besar-besar, dan mural-mural itu, gambar-gambar itu ataupun patung-patung yang diukir menunjukkan kehebatan-kehebatan apa itu agama itu, dan juga penceritaan tentang peristiwa-peristiwa daripada Bible. Oke. Dan disitulah penceritaan itu dipindahkan, divisualkan di dinding-dinding sebagai mural. Tujuannya adalah untuk menguatkan lagi akidah agama itu, umat agama itu. Oke, dan begitu juga dalam Islam, dalam agama Islam, agama-agama yang lain, agama Hindu, agama Buddha, seni bina bercirikan agama masing-masing. Seni bina bercirikan agama masing-masing. Oke. Kalau Islam, kalau masjid tu ciri utamanya dia ada kubah, dia ada bentuk-bentuk yang spesial, unik, yang hanya ada pada agama itu. Begitu juga dengan kuil Hindu, Buddha, mereka dengan patung-patung dan ukiran-ukiran, dekorasi-dekorasi yang mungkin tidak ada pada agama yang lain. Oke? Dan disinilah itu semua melibatkan kerja-kerja kesenian. Jadi oleh demikian Arnold Hauser berpendapat bahwa kajian faktor sejarah dalam satu karya haruslah dikaitkan dengan tiga faktor yang penting di atas tadi, yaitu psikologi, sosiologi, dan juga gaya atau style. Pemahaman terhadap pertemuan ketiga-tiga faktor tersebut akan memberi lebih informasi kepada pengkaji untuk mendalami pelbagai faktor yang berlegar di persekitaran karya yang dikaji itu. Oke. Itu kita huraikan tentang pendapat Arnold Hauser ya. Sekarang kita tengok lagi seorang lagi sejarawan seni yang terkenal, yaitu Erwin Panofsky. Ya, Erwin Panofsky. Tahun 1892 hingga tahun 1968. Yang dalam karyanya yang bertajuk Meaning in the Visual Art tahun 1982. Erwin Panofsky ini dia terkenal dengan teori ikonografi dan saya pun mengkaji beliau ini dalam saya punya kajian untuk pengajian PhD saya. Dan ikonografi ini memang sangat rapat. Teori ikonografi ini sangat rapat dengan orang-orang sini. Sebab kita bermain-main dengan simbol, ya, bermain dengan simbol, menggunakan visual itu sebagai simbol, ya. Menurut beliau, untuk memahami latar belakang sebuah karya serta memberi interpretasi dalam konteks sejarah, pengkaji haruslah melihat pelbagai pertalian atau hubungan sesuatu karya secara berperingkat. Yaitu yang pertama, sudut luaran, kajian hal benda pada peringkat paling asas. Okey. Kajian hal benda. Kajian pada peringkat ini melibatkan tafsiran pada setiap hal benda yang wujud pada sebuah karya. Ini secara luaran ya. Kalau kamu nampak kereta-kereta, kamu nampak katak-katak, kamu nampak ayam-ayam lah. Okey? Tafsiran yang dibuat hanya berdasarkan imej tersurat melalui olahan bentuk-bentuk yang dikenali serta wujud di persekitaran manusia seperti alam benda, bangunan, persekitaran haiwan dan sebagainya. Okey? Jadi kajian pada peringkat ini juga melibatkan simbol ataupun motif asas yang dikenali, yang kamu kenal, motif-motif asas yang kamu kenal. Yang kamu kenal dan kamu boleh kenal pasti. Okey, kenal pasti, dan mungkin pada peringkat yang seterusnya kamu akan memahaminya pula. Okey. Okey, dan pada peringkat awal ini kamu cuba memahami dan cuba mengaitkan simbol-simbol tadi ataupun ikon-ikon tadi kepada sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey? Kamu cuba memahami, cuba buat perkaitan tu. Yang seterusnya barulah kamu, langkah kedua ialah barulah kamu membuat kaitan antara tema dan juga konsep atau kajian lanjut terhadap simbol dan juga lambang-lambang yang digunakan. Mengaitkan pelbagai rupa atau imej yang divisualkan dengan tema atau konsep yang ingin disampaikan oleh pengkarya berdasarkan persekitaran masyarakat yang wujud pada ketika karya itu dihasilkan, pada ketika seseorang pelukis itu menghasilkan karya itu. Okey. Contohnya imej raja ataupun pemimpin yang disanjung oleh sesuatu kaum dapat dikaitkan dengan keagamaan.
kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat di persekitaran pada ketika karya itu dihasilkan. Kita boleh tengok karya-karya awal, di antara karya-karya awal dalam tamadun Sungai Nil. Tamadun di Mesir ya, Mesir semasa pembinaan banyak piramid, yaitu pada zaman pemerintahan Firaun. Di dinding-dinding piramid itu dilukis, dicatatkan, dibuat lukisan-lukisan tertentu dalam bentuk simbol-simbol. Dan itulah yang membawa kepada sejarawan-sejarawan untuk mengkaji cerita-cerita yang berlaku ketika itu, peristiwa yang berlaku ketika itu. Siapa itu Firaun dan bagaimana dia memerintah, di mana dia dikubumikan. Sebenarnya piramid itu adalah kubur Firaun. Ya, para Firaun, banyak Firaun ya. Okey, tafsiran makna dalaman pula. Apabila kita sudah dapat perkaitan antara tema dengan juga peristiwa-peristiwa pada langkah kedua tadi, kita tengok pula tafsiran makna dalaman dia. Pada peringkat ini, pengkaji mula untuk memahami makna dalaman. Okey, yang memerlukan interpretasi simbol yang divisualkan yang mungkin berhubung dengan psikologi, pangkarya dan juga sistem kepercayaan, kebudayaan atau pandangan hidup masyarakatnya ketika itu. Jadi ada perkaitan gabungan antara dirinya sendiri secara psikologi dan juga masyarakatnya secara kajian sosiologi. Sebagai contoh, simbol rupa Arabis ataupun Arabik dalam seni Islam mempunyai kaitan dengan sistem kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Islam itu sendiri. Pada peringkat ini, tema dan konsep yang digunakan dapat menyatakan pelbagai aspek yang lebih mendalam seperti kebudayaan, kepercayaan, keagamaan, atau falsafah yang wujud mengikut perbezaan kelompok masyarakat yang ada pada ketika itu. Okey. Kalau dalam tamadun Indus Ganges, bagaimana ada nukilan-nukilan ataupun gambaran-gambaran yang mungkin terdapat di sana yang menggambarkan tentang sistem kasta pada masyarakat awal ketamadunan itu. Jadi daripada sana kita boleh melihat bagaimana hubungan antara antara masyarakat ketika itu. Okey, di sini dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa karya seni visual merupakan dokumen sejarah penting yang dapat menyatakan pelbagai hubungan dengan pelbagai ilmu yang lain. Ilmu yang paling jelas ketika ini ialah ilmu tentang sosiologi, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang sejarah, ilmu tentang geografi, tentang ekonomi dan sebagainya. Jadi kita seni sebenarnya pemangkin kepada kefahaman kajian-kajian ilmu yang lain.